أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan Tajul Arus muka surat 31 barisan yang ke-4 daripada bawah, 4 yang kelima daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi darain amin. Dan setengah daripada sesuatu yang ditakuti atas engkau, yaitu berturut-turut mengerjakan dosa, sekalian engkau kerana istidraj, yakni apa yang engkau perbuat dosa, tiada Allah Ta'ala datangkan bala kepada engkau. Dan apa-apa juga kehendak engkau, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala beri akan dia. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang bererti sanastadrijuhum, kami istidrajkan daripada sekira-kira sesuatu yang mereka tidak ketahui. Maka sambungan yang daripada sebelum ini tentang sebelum ini tentang maksiat dan juga tentang persahabatan dengan seseorang, yang mana persahabatan dengan seseorang itu dikirakan jujur sekiranya kita berselisihan dengan dia, tetap dia bersama dengan kita. Jadi seorang kawan yang baik itu, apabila kita menentang dia, maka dia tetap baik dengan kita. Kemudian seterusnya cerita tentang istidraj, yang mana istidraj ini dimasukkan dalam bab tauhid. Istidraj, kalau kita nak cari bab istidraj yang lebih yang lebih detail, yang lebih lengkap, perbahanan istidraj adalah dalam bab tauhid. Istidraj dimasukkan dalam perkara-perkara yang mencarikan adat. Maka disebut perkara yang mencarikan adat itu dalam ilmu tauhid disebutkan mukjizat. Diperbahaskan juga dalam perkara yang mencarikan adat itu karamah. Disebut juga perkara yang mencarikan adat itu sihir. Ada yang dinamakan ma'unah, dan ada yang dinamakan istidraj. Itu diceritakan dalam ilmu tauhid, perkara kaitan dengan mukjizat, dan bawah dia sesuatu perkara yang mencarikan adat. Maka kata ulama, di antara perkara yang luar biasa itu, maka duanya tercelong, tiganya terpuji. Di antara 5 yang disebut tadi, 2-nya itu tercela sifatnya. Luar biasa, sesuatu yang luar biasa berlaku kepada kita. Sesuatu perkara yang luar biasa berlaku kepada seseorang. 3 daripadanya terpuji, 2 daripadanya itu
kehinaan. 3 yang terpuji itu mukjizat. Maka mukjizat berlaku kepada para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan mukjizat itu tidak boleh dipelajari. Yang kedua, karamah. Karamah itu berlaku bukan kepada para anbiya dan juga bukan kepada rasul, tetapi berlaku kepada orang yang saleh, yang taat pada syariat agama. Jadi kalau berlaku sesuatu yang luar biasa kepada orang yang tidak taat kepada perintah, tidak taat kepada syariat, maka itu kena tengok balik. Oh, dia tu anda tu boleh berjalan tiap boleh tu abang tu, tapi tak nampak pun muka masjid. Dia lain amalan itu, dia lain tinggi amalan. Jadi mana kata itu kena perhatikan. Ada pun yang ketiga, nama dia ma'unah, yang karamah juga tidak boleh nak dipelajari, tak boleh nak belajar. Yang ketiga pula nama dia ma'unah. Ma'unah perkara yang luar biasa berlaku kepada orang mukmin yang biasa. Kita ni biasa-biasa ni. Kejap timbul, kejap tenggelam timbul. Ke masjid lah, contoh. Biasa-biasa saja, kadang-kadang ada, kadang-kadang bukanlah orang yang baik sangat. Tapi berlaku perkara yang biasa. Bawa kereta, hancur semua kereta tu. Dia elok keluar. Contoh. Jatuh daripada tempat tinggi, ikut adat dia, mati dah. Elok. Maka dia kata luar biasa. Maka itu kata ma'unah. Ma'unah juga tidak boleh dipelajari. Kalau ada orang keluarkan satu program ma'unah, kata dia, 2 hari 2 malam, lepas tu akan boleh terbang, boleh kabal semua. Ma'unah ni, kata dia kan. Maka itu bukan ma'unah yang dimaksudkan dalam agama kita. Ma'unah sesuatu yang tak boleh nak dipelajari. Tak ada zikir-zikir tertentu nak dapat ma'unah, tak ada. Kalau ada, kata ada zikir yang dapat ma'unah, maka itu bukan ma'unah sebenarnya. Ma'unah yang sebenarnya adalah pertolongan Allah tanpa sebab. Luar biasa. Yang dua yang tercelok, yang pertama sihir. Luar biasa. Luar biasa, dan dia boleh belajar. Dia boleh belajar. Sihir ni boleh belajar. Tapi kalau sihir belajar, apa yang datang tolong? Yang datang tolong adalah jin. Jin yang ternolong. Syaitan yang ternolong. Dia boleh belajar dan berlaku pada orang fasik. Berlaku pada orang fasik. Sebab sihir ni belajar pun dah salah dah. Khilaf ulama tentang belajar sihir. Menggunakan sihir untuk kejahatan itu confirm salah. Tapi sekarang nak belajar itu khilaf ulama. Tak salah. Jumhur kata tak boleh. Yang kedua boleh pula. Nak belajar, nak tengok je. Saya tak nak guna, nak tengok je. Saya nak belajar lah macam nak nyantau orang. Tapi tak nak buat dah, nak belajar je. Tu khilaf ulama, boleh ke tak boleh. Tapi kata tak boleh juga. Ada sebab kata boleh pula. Nak belajar dan tengok macam mana tahu dah. Wallah alam. Oh macam ni ke seorang, macam ni. Apa tu? Try lah seorang. Jadi sihir tidak haram hukum dia. Bahkan termasuk dosa besar. Benda biasalah berlaku. Yang terakhir istidraj. Istidraj juga tercelok. Istidraj juga pada asalnya perkara yang luar biasa berlaku. Luar biasa berlaku dan berlaku kepada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istidraj juga bukan sesuatu yang kita pelajari, tak ada. Kurniaan Allah taala kepada seseorang. Perkara yang luar biasa mungkin pada seorang ataupun orang tak nampak luar biasa, tapi ianya berlaku kepada seseorang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sehingga istidraj itu ditakuti oleh para salihin. Para salihin takut kepada istidraj, sehingga disebut kalaulah zahir karamah pada orang yang salih, mereka bimbang-bimbang bahawa karamah itu istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manakah karamah itu boleh bertukar istidraj? Ketika mana orang yang mendapat karamah itu timbul sifat ujub pada diri dia. Simbol sifat ujub, maka akan bertukar karamah jadi istidraj. Walaupun nampak baik, tetapi bila tidak menjaga adab, jika para awliya itu tidak menjaga adab dengan karamah yang mereka dapat, maka dibimbangi bertukar jadi istidraj. Sebab mendapat karamah itu mesti bertambah hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dapat karamah? Timbul ujub. Handal dan gosanya. Tinggi dah maqam dan handal, dia kata. Rasa-rasa akulah yang paling tinggi martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibimbing oleh para awliya illah salihin. Mereka bimbang bahawa karamah yang mereka dapat itu timbul rasa ujub di hati, berasa hebat dan sebagainya. Sebab tu malam tadi kita cerita tentang bagaimana karamah Al-Imam Al-Rifa'i rahimahullah. Imam Rifa'i, karamah dia zahir depan orang. Ketika mana beliau berziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah, bila sampai di hadapan makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Rifa'i rahimahullah mengungkapkan kata-kata rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata rindunya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Daripada jauh aku membawa jasad aku ini, ruh dan jasad aku, daripada jauh aku bawa jasad aku untuk datang berziarah kepadamu ya Rasulullah. Akhir dia mengatakan famdud yaminat kaitu hudha biha syafati. Hulurkanlah tanganmu ya Rasulullah untuk aku menciumnya. Maka tiba-tiba keluar tangan Nabi SAW daripada hujrah asy-syarifah. Maka disaksikan oleh ramai orang. Maka dikatakan dalam sebahagian kitab ketika itu Imam Rifa'i rahimahullah, masya-Allah, kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok komentar tentang karamah Imam Rifa'i, Syekh Said Ramadan Al-Buti dia ada sebut. Dia kata aku percaya tentang berlaku kepada Imam Rifa'i tersebut. Begitu juga para ulama yang lain. Maka disebut ketika berlaku karamah Imam Rifa'i rahimahullah, apa yang berlaku? Imam Rifa'i bimbang dengan karamah itu membinasakan dirinya. Insya-Allah sampai tahu tu dia menjaga hati ni. Jaga hati ni payah. Jaga amal mudah. Jaga hati ni payah. Maka dia bimbang kebinasaan, disebut kebinasaan ketinggian itu. Disebut sebagai afatil ulu. Jadi para salihin ini ada satu kebimbangan pada mereka namanya afatil ulu, kebinasaan ketinggian. Kebinasaan ketinggian itu dia bilang. Kita dah baik dah, kita dah soleh dah banyak beramal dah. Apa binasakan? Satu kali datang lintasan, as-sahandaladani. Baik, labai benar ni. Dah. Itu namanya afatil ulu, kebinasaan ketinggian. Berilmu, tinggi ilmu dia. Satu sabda afatil ulu, kebinasaan ketinggian itu. Bagi orang yang soleh, satu kita akan diuji oleh Allah Ta'ala, maka ada lintasan syaitan akan lintaskan qawasah handalah, kata tu. Handal kau ni, wali besar kau ni. Dia. Yo kata dia. Membinasakan diri seorang afatil ulu nama dia. Kebinasaan ketinggian. Maka Imam Rifa'i takut kepada afatil ulu, kebinasaan ketinggian, takut tidak mampu untuk menerima kedudukan yang tinggi itu. Maka apa yang dilakukan?
Afatil ulu ini dilakukan oleh ulama-ulama yang besar. Kita tak terbuat esok. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama yang besar di Mesir. Masya Allah, kalau dia ceramah, sekian ramai orang mendengar syarahan dia. Semua orang mendengar ceramah kuliah dia. Sehingga disebut sebagai mujaddid. Imam Sya'rawi, satu ketika bila dia balik ceramah, dia minta driver dia berhenti masjid Al-Falah. Contohlah. Berhenti. Tengah malam orang dah balik lepas Isyak, tak ada orang dah. Dia berhenti. Driver kata, tuan Syekh ni nak sikit parut kau kau bagi dia orang lah tadi laut apa daging kori semua dia Alhamdulillah malam tadi tak ada rasa apa dah. Podeh pun nak kau. Berhenti Syekh betul. Berhenti masjid dia kata. Jadi driver kata, tuan Syekh ni nak pergi bilik air ke? Memang betul dia pergi bilik air. Maka tunggu tak keluar. Tunggu tak keluar. Driver pun tak sadar hati. Tengok. Syekh Mutawalli tengah menyontal tandas. Jawatan mufti berhenti dekat Masjid Al-Falah. Masih tandas lah. Jatuh standard. Dia sontal. Kita, Syekh, kenapa kau basuh tandas ni? Besok siap tau. Maka kita Sya'rawi, tadi ketika pada balik orang mengurumuni kereta kita nak bersalaman dengan aku, dia kata betapa orang memuliakan aku, maka aku terasa kereta bergoyang-goyang dia kata. Maka orang arah aku, maka ketika itu terlintas di hati aku, mulianya aku. Mulianya aku. Dia rasa dia mulia semua aku ini. Maka afatil ulu nama dia. Kebinasaan ketinggian. Maka ketinggian aku itu membinasakan hati aku, dia kata. Merasa tinggi itu binasakan. Maka aku ingin bertaubat dan menghinakan diri dia. Hina balik. Aku ni layak untuk basuh tandas. Maka dia merendahkan diri dia. Begitu juga beberapa ulama yang lain. Bila dia puji dan sebagainya, dia cari tandas dia basuh. Basuh najis orang. Untuk menghinakan. Sini boleh. Dia kata, imam, kosor apa untuk masya-Allah. Untuk merendahkan diri. Kisah-kisah itu banyak merendahkan diri. Anak gajah, masya-Allah. Seorang anak bangsawan, nak berguru, nak bertasawuf. Datang seorang guru nak bertasawuf, dia anak orang kaya, anak bangsawan. Maka guru ni dia mengajar orang, masya-Allah, nak mengaji ilmu tasawuf, silakan ahlan wa sahlan, duduk elok-elok. Kan ada makan, layanan VIP. Kan? Tapi seorang ni guru ni tengok yang datang ada bangsawan, dia tak pergi layanan VIP kepada budak tadi. Apa disuruh dia? Maka besok dia kata kau pergi pasar, kau jual tarum. Dan laung-laungkan korang. Tapi daerah tu bukan jual tarum, jual apple. Apple negeri tu murah. Sini jual apple mahal lagi. Kau pergi besok, pergi ke pasar, kau jual apple dan laung kau orang. Kata dia. Tak apa, dia orang kaya. Dah guru dia pun suruh, dah besok pun dia bawa buah apple, tufah, apple. Kau sini buah apple mahal lah. Tukar berjaweh, buah berjaweh. Buah yang murah lah kan, buah berjaweh. Jadi datang ayah dia tengok, apa lah kau jual anak kau ni? Anak dia punya ni. Tengok tu, adik kau tu. Belajar dengan teruk dah lain jadi dia dah. Marah abang dia, marah ayah dia. Tapi dia buat juga ikut tuan guru tadi. Lama dia jadi ulama yang besar, dia orang yang saleh. Kenapa? Untuk menundukkan hati dia. Assalamualaikum adalah kebanggaan harta, kebanggaan kemuliaan. Al-Imam Ghazali rahimahullah, ketika mana berguru dengan guru dia, setelah menjadi ulama yang besar, mendapat martabat yang tinggi pada raja ketika itu di Baghdad, ulama yang besar, ulama yang dihormati. Kalau kita sini kata mufti lah sebagainya. Tiba-tiba nak belajar dengan tuan guru,
dalam tu murid ramai. Sebab tu kalau Tuan Mufti nak datang, kalau diraikan, dapatlah. Tuan Mufti nak dengar. Tiba-tiba datang Tuan Mufti nak dengar, keluar subuh. Mana nak tahan? Senyal tampik. Tak ada dekat suar. Tapi Imam Ghazali mana tampik dia? Tampik dia ditanggung. Tak boleh masuk, kata. Habis apa? Duduk tangga pergi susun selipar orang. Tua beberapa ketika Imam Ghazali datang, dia tak masuk dalam majlis, kau tak layak masuk majlis, tempat kau ditanggung. Nongan kuliah kau? Tak. Bukan nongan kuliah, susun selipar tu. Dah susun selipar baru duduk tepi tangga tu nongan. Kau kita, kau mufti ke banyak tu, tarik balik tauliah. Maka beberapa ketika Imam Ghazali buat segitu rupa. Ini nama dia apa? Nama dia disebut takut kepada afatil ulu, takut kepada kebinasan ketinggian. Maka Imam Rifai apa yang dibuat? Kata kisah, selepas mendapat kemuliaan yang tinggi tersebut, maka dia pergi ke Babul Baqi', Masjid Nabi. Kalau sebelah kanan, kalau kita menghadap makam Nabi, sebelah kanan dia Babul Baqi', sebelah kiri Babus Salam. Kena hafal juga pintu-pintu Masjid Nabi ni. Babus Salam sebelah kiri, Babul Baqi', Babul Jibril sebelah tengah kan. Maka Imam Rifai pun pergi kepada Babul Baqi', pintu ke Baqi'. Maka di situ dia berbaring di situ. Dia berbaring dalam keadaan Masjid Nabi, orang keluar masuk sampai sasak lah. Dia baring kat situ. Maka bila dia baring, orang cuba tuan-tuan baring dekat Masjidil Haram. Apa lebih ada orang? Dilangkah ada orang. Sampai orang tawaf tu, cuba baring situ. Jangan baring, duduk dilangkah kepala tu. Dekat tawaf, cuba pergi kat tempat sesak depan tu. Yang belakang, okeylah, pada sesak tu. Tengah orang tawaf, dan sebab tu, dekat Masjidil Haram, lepas bagi salam, bangkah tu lah. Kok duduk situ, dilangkah kepala tu. Kita orang Melayu pantang betul, langkah. Ini baring. Apa berlaku kena baring? Orang langkah lah. Siapa suruh baring? Ya. Jadi Imam Rifai pun baring dekat Babul Baqi', tempat orang dalam. Maka dilangkah-langkah oleh orang. Tapi bagi orang yang konal disebut, bagi yang konal, dah syekh ni baring depan pintu tu. Maka orang tak jadi ikut pintu tu, dari ikut pintu lain. Tak gamak nak langkah. Tapi orang tak faham, dia langkah-langkah. Untuk apa? Untuk dia merendahkan diri dia. Kenapa takut? Takut apabila kemuliaan itu menyebabkan ujub, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ujub? Orang ujub disayang oleh Allah? Tak. Ujub di antara satu dosa yang besar. Ujub membinasakan amal. Bermasuk ujub satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam manalah satu karamah kemudian Tuhan benci dengan karamah yang berlaku. Sebab itu para salihin bimbang karamah itu boleh jadi istidraj. Sekiranya diterima karamah itu dan keadaan ujub, perasan dan sebagainya. Maka jadilah istidraj itu bermaksud sesuatu perkara yang luar biasa tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran. Sebab itu kita sebagai orang mukmin biasa pun perlu bimbang tentang istidraj. Kalau kita orang yang ada ada naluri yang halus, kalau kita ada adab yang tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti bimbang dengan istidraj ni, dengan perasan. Dengan perasan, oh ni berkat kita banyak beramal lah ni, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Alah, kita macam tu saja. Kenapa kau tak sakit ni? Ni berkat lah, tengoklah dia ni macam mana amal banyak mana. Kau tak beramal. Contoh dia kan. Jadi sesuatu kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sihat, tak sakit-sakit. Hidup dalam keadaan senang dan sebagainya. Bagi kita tak fikir apa-apa pun. Tetapi bagi orang yang salih,
Mereka dibimbang ini bukan istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala sebab kita ada dosa. Ya, kita ada dosa, kita tak tahu dosa kita itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di atas kebencian itu maka diberikan kita nikmat. Sebab itu Allah taala sebut dalam Quran yang nama dia istidraj. Istidraj dalam keadaan kita tak perasan bahawa kita sedang istidraj, istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala berfirman, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami istidrajkan mereka dalam keadaan mereka tak perasan ke istidraj. Yo, ayat ini kepada orang yang fasik, kepada orang yang melampau-lampau dan sebagainya lah, dengan maksiat. Ya. Dan mereka menyangka Allah Ta'ala menyayangi mereka sedangkan mereka berbuat maksiat, maka dia tak sangka bahawa nikmat yang diberikan itu bukan istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga orang-orang yang soleh juga bimbang bahawa kebaikan, nikmat, sihat, kemudahan dan sebagainya, bimbang adalah istidraj daripada Allah, maka sentiasalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan setengah daripada yang takut atas engkau iaitu mengerjakan dosa yang berturut-turut. Bimbanglah mana kita ada kesalahan yang kita tidak bertaubat. Sebab itu disebut di antara dosa-dosa besar, di antara dosa besar, dosa kecil yang kita lakukan secara berterusan, maka dia jadi dosa besar. Dosa dia dosa kecil, tapi kita berterusan jadi amalan kita, maka dia jadi dosa besar. Maka katanya, maka takutilah atas engkau mengerjakan dosa yang berturut-turut mengerjakan dosa kerana istidraj. Kita bimbang kita dapat istidraj yang mana tak perasan. Kita ada dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, tak pernah kita bertaubat, kita buat saja. Kemudian kehidupan kita elok, tak ada masalah. Maka bimbanglah. Bimbang ini bukan istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam orang marah lah, dia bagi tu marah, ambil lah tapi dia dah bonci marah kan. Ambil lah. Ataupun pekerja nak balik awal, mula jangan balik awal, kata ketua dia kan. 3 kali jangan balik awal, tak boleh tunggu dulu, kata dia. Ambil kampek, baliklah. Dia bawa gilah balik, kata dia. Dia pun balik dah. Sogi baliklah, kata dia. Itu pun maksud dia. Dia bagi kita balik, tapi dia marah. Dia marah, mana dia bonci. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan Allah dah, ambil. Kita ambil. Nak sihat, ambil sihat. Jadi itu bimbang. Tuhan bagi, tapi dalam keadaan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, nama istidraj. Dia ada jadi marah macam tu. Mak ayah macam tu juga. Dilarang keluar je deh. Larang susah mana? Pergilah, pergi keluar. Tak balik ni dah, kata dia. Ni balik pukul apa ni mak? Tak kisah dah, balik pukul 2 tak apa, kata dia. Dia dah berilah, anak yang tak faham, pergi dah. Tapi kalau nak faham, lain macam lah. Dia marah tu. Jadi tak sedap hati. Walaupun diberi, tapi keadaan murka, maka itu tak sepatutnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda marah Allah Taala kadang-kadang Tuhan bagi dah ambil. Nak sihat ambil. Nak harta dah ambil Tuhan kata. Tapi kita dalam keadaan maksiat, ketaatan kita tak meningkat pun. Ketaatan kita kepada Allah tak meningkat pun. Dosa-dosa tak berhenti pun. Tiba-tiba Tuhan bagi kita. Itu seolah Tuhan, ambil. Itu bahasa marah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kata, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidrajkan mereka. Istidraj, kami beri mereka nikmat. Kami beri mereka kebaikan. Bahkan terkadang luar biasa kebaikan. Maka disebut Firaun juga disebut istidraj. Luar biasa nikmat.
Istidraj ni Allah Taala bagi kepada orang kafir. Istidraj Allah Taala bagi kepada orang mukmin yang fasik. Sanastadrihum min haitsu la ya'lamun, artinya kami akan turut kehendakmu. Istidraj turut kehendak, berikan nikmat dengan sekira-kira tiada mengetahui mereka itu. Dia tak sadar Tuhan marah pada dia. Maka dia berterusan, okey rasa takat macam ni, okey Tuhan tak marah. Sedangkan ada dosa-dosa yang kita lakukan. Ketahuilah olehmu jika ada serta engkau pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya memberi naf'at akan dikau sedikit daripada amal dan taat. Dan jika tiada bagi engkau pertolongan daripada Allah, nescaya tiada memberi manfaat. Bermaksud terkadang amal yang sedikit itu memberi manfaat kepada kita. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kebaikan kepada kita, maka amal yang sedikit itu memberi manfaat kita di akhirat nanti. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita, maka amal kita yang banyak tidak mampu menolong kita di akhirat nanti. Jadi rugilah. Amalnya banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang amalnya sedikit tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin berdasarkan ikhlas dia, tujuan niat dia. Berdasarkan hadis Nabi, iaitu pentingnya ikhlas dalam amal. Maka Nabi mengatakan akhlis dinaka yakfika amal qalil. Dalam kitab Hidayatus Salikin ada riwayat hadis itu. Nabi mengatakan akhlis dinaka, ikhlaskan agamamu. Mana ikhlaskan ibadatmu, ikhlaskan amalmu. Yakfika amal qalil, memadai amal kamu yang sedikit itu akan memberi manfaat kepada kamu. Amal sedikit ini bermaksud amal yang sunat, bukan amal yang wajib. Amal wajib tak. Sikit yang sembahyang, zuhur pula. Yang lain mana? Dah. Itu ustaz cukup bang. Cukuplah amal sedikit tapi ikhlas. Dia tak betul. Puasa 3 hari ya pula. Yang lain tak puasa lah. Yang penting ikhlas. 3 hari ni ikhlas. Kan itu dengan ceramah dah. Ikhlaskan beramal. Cukuplah amal sedikit tu. Tak, bukan itu maksud dia. Yang maksud amal sedikit ni amal yang sunat, lebihan daripada yang wajib. Yang wajib ni ikhlas tak ikhlas, wajib kita laksanakan. Maka amal yang sedikit memberi manfaat akan dikau sedikit daripada amal dan taat. Dan jika tiada diberikan pertolongan daripada Allah, nescaya tidak memberi manfaat akan dikau amal yang taat. Bermaksud kita boleh tengok macam mana amal kita banyak tidak manfaat. Tengoklah dalam amal tu apa yang ada dalam amal tadi kan. Benda-benda yang tak betul. Amalnya banyak. Insya-Allah baca Quran, bersedekah, berzikir, salat, pergi Makkah, pergi umrah, banyak amal dia. Tapi dibimbangi tidak manfaat. Apa? Yang tadilah kita kata. Apa niat yang ada dalam amal tu. Maka maknanya kita tidak diberikan pertolongan oleh Allah tentang makna ikhlas. Jadi ikhlas juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena minta daripada Allah supaya jadikan hati kita ni ikhlas. Merupakan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Hidayah ni pertolongan daripada Allah. Kita datang ke masjid pun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal pun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ikhlas. Bukan kita yang mengikhlas. Kita yang mengikhlaskan diri kita, betul. Kita berusaha untuk mengikhlaskan diri kita, betul. Tetapi dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha datang ke masjid. Kita berjuang. Nak apa ikut tidak. Bangunlah kata-kata. Kita mujahadah. Kita datanglah ke masjid. Awal pula tu kita datang. Kita kata, dapat dan datang masjid. Bukan semata-mata daripada kita. Kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena minta lagi, ya Allah berikan kekuatan. Begitu juga ikhlas. Ikhlas
memastikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ikhlas daripada kita. Kita yang ikhlaskan amal kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana nak ikut orang. Kita cuba ikhlaskan hati kita. Ya, kita berusaha untuk ikhlas. Tapi kekuatan ikhlas itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan kita putuskan hubungan dengan Allah walaupun dalam keadaan taat. Terkadang kita tak perasan. Dalam keadaan kita taat, kita terputus hubungan daripada Allah. Macam mana pula dalam keadaan taat putus kepada Allah? Kita akan terputus hubungan daripada Allah ketika mana kita taat, kita memandang ketaatan itu datang dari kekuatan kita sendiri. Maka terputus kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Maka datang pelbagai penyakit. Ketika mana kita bertambah amal, ketika mana kita bertambah ilmu, ketika mana kita bertambah iman, kena berhati-hati ketika itu. Kita dah rajin ke masjid dah. Dah suka pula datang masjid dah. Dah awal pula. Dari awal pun dah siap dan sebagainya. Semua awal. Kita dah nampak dah kekuatan iman daripada kita. Lepas tu kena berhati-hati. Berhati-hati. Jangan kita melihat kekuatan itu daripada kita. Kita pandang kepada dia. Mana kita pandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Allah Taala tambahkan iman, Allah Taala takwa. Kena melihat kepada Allah, kepada Allah. Ini hubungan yang tidak putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita putuskan hubungan dengan Allah kalau kita taat, itu bahaya. Baiknya dia, termasuk ikhlas. Kita diperintahkan datang ke masjid. Kita diperintahkan untuk taat. Kita diperintahkan untuk salat. Kita diperintahkan untuk baca Quran. Akhirnya semua itu kita lakukan. Kita lakukan salat, kita baca Quran, kita berzikir, kita bersedekah dan sebagainya. Tetapi kita kena tengok bahawa semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sadar pada diri kita. Satu kesalahan. Termasuk ikhlas. Bukankah ada hadis kudusi yang tentang ikhlas? Kita cuba nak ikhlas dah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum kerana orang dan sebagainya, alhamdulillah dapat kita tarbiyah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat kita. Tak ada ibadat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka kepada Allah sama ada depan orang atau belakang orang. Tanda kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita suka untuk ibadat kepada Allah sama ada depan orang atau belakang orang. Tetapi kalau depan orang kita semangat beramal, belakang orang kita tak semangat beramal. Itu ada sesuatu lah penyakit hati kita. Depan orang kuat beramal, dah tak ada lagi seorang yang dekat masjid ni. Tidurlah kita. Betul dia. Bila ada orang baru kita semangat nak beramal. Tengoklah. Kalau kita beramal disebabkan semangat orang, tak apa. Kenapa? Semangat macam kita pergi Mekah lah. Pergi Mekah, semangat beramal pula. 3 pagi pun kita bangun. Sini mana terdayung. Jadi macam mana? Tengok. Mungkin disebabkan barakah, disebabkan orang ramai semangat, kita pun semangat. Itu tak apa. Yang ditakuti kalau ada unsur-unsur riak di situ. Unsur-unsur yang tak baik. Dia kata. Maka termasuk ikhlas. Maka hadis kudusi sebut apa? Al-ikhlas sirru min asrari. Dalam satu hadis kudusi Allah Taala berkata, al-ikhlas sirru min asrari. Ikhlas itu merupakan satu rahsia daripada rahsia aku. Dan aku letakkan ke dalam hati hamba-Ku yang aku cintai, kata Allah Taala. Al-ikhlas sirru min asrari. Ikhlas itu merupakan salah satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas itu merupakan perbendaharaan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya ikhlas. Maka aku campakkan ke dalam hati hamba yang aku cintai. Daripada dia juga rupanya. Maka Allah telah campakkan ikhlas itu dalam hati hamba yang dicintai. Mana bila Allah telah campakkan ikhlas hati kita, maka kita ibarat dengan ikhlas. Walaupun daripada zahir dia, kita yang berusaha untuk ikhlas. Kiaskanlah sebagainya. Hatta kita beriman pun,
Orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata, oh, orang tu yang bagusnya sebab dia berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencari dalil, dia berfikir tentang hidup dan sebagainya, akhirnya dia pun percaya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata orang tu mencari. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi hidayat. Jadi begitulah kita, daripada hidayat iman Tuhan bagi kepada kita, sampailah hidayat ketaatan keseluruhannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah disebut apabila Allah Taala memberikan nikmat pertolongan kepada kita terhadap amal kita yang sedikit. Pertolongan apa? Pertolongan ikhlas lah. Sekiranya kita diberikan pertolongan oleh Allah, memberi manfaat akan dikau sedikit aman. Dan jika tiada bagi engkau pertolongan, bermaksud kita terkekuatan, kekuatan ikhlas dalam amal kita, maka amal yang banyak itu tidak akan memberi manfaat kepada kita. Banyak amal dan taat habis. Kemudian, dan jikalau dibukakan daripada engkau tiap-tiap sesuatu, dibukakan ni. Jikalau dibukakan daripada engkau tiap-tiap sesuatu, maka kamu akan terdengar, sekiranya dibuka akan engkau setiap sesuatu, maka kamu akan mendengar sesuatu membaca tasbih bagi Allah. Kalau dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu akan mendengar tasbih-tasbih sesuatu ini. Sebab sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada keraguan, tak boleh kita tolak. Kalau kita menafikan, boleh gugur iman kita. Kalau kita menafikan sesuatu ini bertasbih, boleh jatuh iman kita. Kenapa boleh jatuh iman kita? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, sesuatu yang Allah Ta'ala sebut tentang perkara ghaib, wajib kita percaya dan beriman dalam Al-Quran. Kalau hadis itu bab lain. Tengok hadis itu macam mana. Hadis yang tak kuat derajat. Tapi kalau yang sebut itu Al-Quran, tak boleh kita tolak. Firman Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Al-Quran. Wa in min syai'in, tidak adalah sesuatu yang Tuhan jadikan pokok, batu-batan, apa sahaja. Cawan ni ke. Syai'in, sesuatu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Kecuali semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak tolak. Kita kena yakin. Sebab Allah Ta'ala yang sebut, Zalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ni satu kitab yang tak ada keraguan. Kita pula ragu. Mana boleh? Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, Quran ini satu kitab la raiba fih. Tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin, dapat hidayat orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa kena yakin. Di antara ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan bahawa makhluk ini bertasbih. Sentiasa bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak adalah sesuatu yang Tuhan jadikan kecuali bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kamu tak faham tasbih dia. Dia tak ada apa. Dia tak faham gitu. Yang kita dengar kata tu krok 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 krok. Tasbih lah tu, kita tak faham. Tak faham tasbih dia. Kalau dia buka hijab, maka mendengar tasbih. Kata Imam Sya'rani rahimahullah, ulama besar di Al-Azhar. Ulama besar Al-Azhar Syarif. Maka ketika mana guru dia bagi amalan, maka dia beramal dengan wirid, dengan salawat dan sebagainya. Maka kata Imam Sya'rani dalam kitab dia, maka satu ketika aku beramal pada tengah malam, kata dia. Dengan zikir yang diberi oleh guru dia, maka dia beramal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa pada tengah malam. Tiba-tiba, kata Imam Sya'rani, Allah Ta'ala buka hijab. Maka aku terdengar tasbih alam ni, kata Imam Sya'rani. Dia buka hijab.
Maka terdengar aku tasbih-tasbih alam ini. Dan sehingga aku terdengar tasbih-tasbih ikan-ikan di lautan, kata dia. Sampai dia tahu, oh ni tasbih. Dan kalau aku nak tulis, dia boleh tulis. Kalau nak tulis, dia boleh tulis. Tapi tak ada masa nak tulis. Kalau aku nak tulis, aku boleh tulis. Ikan pambung tasbih dunia. Ikan selah tasbih dunia. Kalau aku nak tulis, aku boleh tulis, kata dia. Maka terdengarlah tasbih. Sampailah waktu siang. Semua bertasbih. Nak makan nasi, nasi bertasbih. Nak minum air, air bertasbih. Bertasbih. Tuhan dekat hijab. Sampai setahap dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah balik. Tutuplah balik. Hijablah semula. Jadi hijab ni rahmat sebenarnya. Jadi tak jadi kojo pula dengan tasbih. Ada. Jadi macam ni mohon kepada Allah, ya Allah, tarik ke semula kasyaf ini. Sebagai daripada kasyaf lah tu. Tak perlu kasyaf. Tutup balik. Jadi mana hijab ni juga merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jangan kita tidak percaya. Maka kata di sini, tiap sesuatu, dan jika dibuka daripada engkau tiap-tiap sesuatu, maka berkata membaca tasbih bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi adalah kurang pada engkau dan hijab daripada engkau sendiri. Mana semua ni bertasbih. Kenapa tak dengar? Sebab kekurangnya daripada kita yang terhijab sebenarnya. Benda itu sentiasa bertasbih. Pada zaman Nabi SAW, Allah zahirkan sebagai mukjizat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, duduk dengan Sayyidina Umar, duduk dengan Sayyidina Osman, duduk dengan Sayyidina Ali dan beberapa sahabat lain di Madinah Al-Munawwarah. Ada satu kebun dekat Madinah tu, Nabi masuk. Kebun apa nama dia? Nabi masuk, maka disertai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain. Jadi bila duduk, Nabi bila duduk dengan sahabat, tak semua cerita yang besar-besar. Nabi bila duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, bukan sentiasa cerita tentang negara, bukan sentiasa cerita tentang berperang, tak. Kadang-kadang Nabi tak bercakap pun, duduk situ. Sekadar Nabi ambil batu dan Nabi pegang. Bila Nabi pegang batu tadi, terdengar tasbih batu tadi. Batu tu bertasbih. Bila Nabi ambil batu tu lah. Dia sahabat pandang Nabi pegang batu. Tak ada apa. Sembang pun tak, apa pun tak. Pegang tasbih. Maka bertasbih batu di tangan Nabi SAW. Maka Nabi sorahkan kepada Sayyidina Abu Bakar batu tu. Sorah. Isyarat sorah. Sayyidina Abu Bakar pun ambil. Dan batu tu bertasbih, kata riwayat. Di tangan Sayyidina Abu Bakar bertasbih. Sayyidina Abu Bakar ulu kepada Sayyidina Umar. Batu tu bertasbih sama. Ulu kepada Sayyidina Ali, batu tu bertasbih. Sayyidina Ali ulu kepada sahabat sebelah dia, banyak batu tu. Bertasbih dah. Habis jadi apa? Tak ada apa-apa lah. Habis macam tu je. Maka riwayat tu macam tu saja. Mungkin lagi dia sahabat tadi rasa heran kot. Tapi tak ada, habis macam tu je. Hadis tu sekarang diriwayatkan perbuatan Nabi memberikan batu-batu tadi. Jadi kan batu tu bertasbih sampai Sayyidina Bakar, sampai Sayyidina Ali, lepas itu tak bertasbih. Habis. Hadis tu begitu sahaja cerita dia. Tetapi selepas itulah para ulama memberikan tafsiran makna selepas itu. Selepas itu tafsir. Jadi sebagian ulama mentafsirkan apa simbolik. Jadi Nabi buat sesuatu bukan sia-sia. Nabi tak buat benda sia-sia macam kita mungkin. Buat benda sia. Apa buat tu? Pegang betul tu. Tak ada saja je. Tak ada makna kan. Tak ada bodoh nak buat. Kita banyak buat bodoh yang tak ada sebab. Nabi tak buat bodoh tanpa sebab. Mesti ada sebab. Sebab diri Nabi tu syariat. Apa saja Nabi buat syariat. Walaupun benda biasa Nabi buat. Maka apa simbolik? Maka sebagian ulama mengatakan itu sebagai petanda daripada Nabi SAW. Khalifah selepas dia 4 orang ni saja. Menggambar khalifah selepas 4 orang saja. Khalifah pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Lepas pada itu tidak diiktiraf lagi sebagai khulafa ar-rasyidin. Lepas Sayyidina Ali
Muawiyah. Jadi Muawiyah tidak dimasukkan pemerintahan yang dimasukkan Nabi sebagai khulafa'ir rasyidin. Macam tu. Jadi maksud kata, yang terhijabnya adalah kita. Tetapi walaupun sebegitu, hendaklah kita beriman. Hendaklah kita meyakini. Kankah mendatangkan faedah kepada kita? Kalau kita ingat, bila kita lupa berzikir, maka kita kata, ya Allah, bono-bono di hadapan kita ni berzikir. Kita kena yakin. Kenapa pula kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bukan saja Allah Taala letakkan ayat Quran itu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Sesungguhnya sesuatu itu bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada kita. Kamu kenapa lalai? Jadi sentiasa teringat balik, ya Allah, alami tasbih dan sebagainya. Begitu juga kita, malaikat kita tak nampak. Kiraman katibin, raqib atid kita tak nampak. Tapi apakah kita boleh menolak kewujudan dia? Tak boleh kita tolak kewujudan malaikat. Yang ada kita ni bertambah lupa, itulah. Itu sahaja. Hijab kita bertambah-tambah sehingga kita lupa bahawa kiri kanan kita ada raqib atid. Tak boleh kita nak tolak kewujudan dia. Wujud sungguh. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak adalah seorang itu mengeluarkan satu lafaz. Ma yalfizu min qawlin. Tidaklah dikeluarkan satu lafaz illa ladaihi raqibun atid. Kecuali di sini ada raqib atid, mencatat. Sehingga ulama menguraikan apakah yang dicatatkan oleh raqib atid, apa sahaja yang keluar menurut ayat Quran, ma yalfizu, apa saja yang terlafaz, maka akan dicatat. Habis orang sakit pun akan dicatat. Tulislah agak jelah kan. Gitu. Walaupun orang tengah mengorang sakit akan dicatat. Kata orang kata, aduh. Itu dia kan. Tapi tak tahulah catat kanan ke kiri ke kalimah tersebut. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui apa yang kamu. Jadi maksud kita, walaupun tak nampak, kita meyakini. Dan keyakinan kita terhadap malaikat, makhluk yang gaib pada pandangan kita, itu menentukan darajat iman kita. Menentukan darajat iman kita. Nak tahu iman kita bertambah atau berkurang, maka malaikat kiri kanan kita ni sebagai petanda aras dia. Malaikat kiri kanan sebagai penanda aras naik atau turun iman kita. Bagaimana penanda aras? Ketika mana kita lupa kewujudan malaikat ini tadi, maka iman kita rendah. La yasriku as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata tidak beriman, tidak mencuri seseorang itu ketika dia mencuri, ketika itu ada iman. Ataupun ketika itu dia seorang mukmin. Bukan kita kata dia kafir tak. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang Islam yang melakukan dosa besar tidak gugur iman dia. Tetapi apa maksud Nabi? Apakah mencuri menyebabkan kita gugur iman? Tak gugur iman kita. Tetapi kenapa Nabi menyebut tidak mencuri seseorang itu ketika dia mencuri, ketika itu dia mukmin? La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzinalah seseorang ketika dia melakukan zina, ketika itu dia seorang mukmin. Jadi apa maksud? Bukan keluar Islam tak? Mana kosong iman dia. Bermaksud ketika itu, ketika seseorang melakukan dosa, apa berlaku? Dia seolah-olah Allah Ta'ala tidak melihat dia. Seolah-olah malaikat kiri kanan ini tidak wujud. Cuba ketika tengah kita maksiat, malaikat kanan ni dengan muka bongih dia, dicakar-cakar, bukan kiri. Malaikat kiri dengan muka bongih, dicakar-cakar. Ui, banyak merah-merah pen. Masa tu kita tak berani kita maksiat. Jadi kita buat maksiat sebab kita lupa bahawa kita sedang dicatat oleh malaikat. Turun iman kita. Jadi bila kita iman kita naik, kita yakin ada malaikat raqib atid, bukan sekadar yakin, kita merasai kewujudan dia. Kita merasai kehadiran dia. Orang kalau tengah berjalan buat kojo,
ada pegawai tengah tengok kerja tu. Ui, menuri je dah. Sebab ada pegawai tengok kan. Sebab apa? Jangan main pegawai dah tengah tengok. Tengok kerja. Dah. Pegawai tak ada letak pula kamera kan. Tak berani dah. Sebab dia rasa orang mandang dia. Bila masa kita cuai, bila kita dah tak ada. Orang dah tak ada dah. Mana kita tidak merasai kewujudan pengawas kan. Begitu juga kita. Bukan sekadar kita ketahui kewujudan malaikat, kita merasai kewujudan malaikat kiri kanan kita. Dia ada sungguh. Malaikat rakaat ada sungguh. Masalah kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa malu, tak rasa takut dan sebagainya. Kalau kita mengetahui kewujudan mereka dan mengetahui merasai kewujudan mereka, sudah pastilah kita nak buat yang baik. Datang ke masjid, kita merasai malaikat yang kanan mencatat amal kita. Kita merasai kewujudan mereka, bahkan kita merasai mereka telah mencatat kita. Itu yang kita yakini. Kita duduk sekarang ni, malaikat tengah catat dia. Oh, elok dia dengar. Yang ujung tu, belah apa tu? Rabah nampak. Dia tulis. Tulis semua tulis. Dah rabah dah lentok. Tulis. Malaikat tulis kan. Jadi kalau kita merasai, Masya Allah. Begitulah kita kata, bila kita merasai, alam ini bertasbih. Kita je lupa. Tapi kalau kita sentiasa ingat, apa yang berlaku? Masya Allah, kita kata alam ni tak pernah berhenti tasbih. Kita ya. Kejap kita berhenti, kejap kita burak, mengumpik pula lepas tu. Bila alam ni bertasbih tak berhenti. Jadi bila kita mengetahui, memang terhijab alam ini. Tidak terbuka kecuali orang-orang yang tertentu seperti Imam Sya'rani. Pada kita tidak terbuka hijab tersebut. Tapi walaupun tidak terbuka hijab, kita meyakini dan kita merasai bahawa alam ini sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bila lagi nak menyertai tasbih alam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.